pray to God, my heart, soul, and body, every single day of my life, with every breath. I solemnly promise to try to live my life for you, oh Allah. You did revive my soul and shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat lagi kita bertemu pada malam ini dalam siri kuliah Maghrib secara live di Facebook Masjid Sultan Ismail. Okeylah, baiklah tuan-tuan, puan-puan, mati Allah sekalian. Saya pun nak tengok ni jalan tak dia punya sistem ni kan. Dengar ke tak dengar. Cuba tuan-tuan komen sikit. Saya ni tak tahu ni dengar ke tak dengar kat luar tu. Okey. Baik, mudah-mudahan segalanya baik untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman mungkin sedikit dan pengetahuan agar dapat dijadikan manfaat lah kepada semua orang. Okey, cuba siapa boleh komen sikit saya dengar tak dengar tu, dengar tak, clear tak, ke saya cakap seorang-seorang tak ada orang respon ni. Sekejap saya tengok dengar ke tak ni. Okey, terima kasih Cik Zul, dengar clear okey, baik, alhamdulillah. Okey, jadi saya boleh teruskanlah. Okey, jadi di kesempatan ini ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi perkara yang saya sebutkan, bagaimana kita nak merawat jiwa lara. Jadi kita saya rasa dah 3 minggu berturut-turut ni kita memfokuskan kepada isu yang sama, kerana saya fikir dia dekat dengan kita. Isu ni amat dekat dengan kita
Setiap orang saya percaya mesti ada perkara-perkara yang menyebabkan dia rasa sedih, gundah gulana. Okey, mungkin dia rasa apalah, kurang selesa dan sebagainya, rasa terbeban, rasa tidak seronok, begitulah. Jadi cuba, sebab apa perkara ni saya sebut tadi, dia dekat, dekat dengan kita. Mungkin kita sendiri, mungkin rakan-rakan kita yang ada di sekitar kita, yang mungkin terkesan lah dengan banyak perkara lah hari ini, dengan keadaan COVID-nya semakin meningkat, Johor Bahru kejap PKPB, kejap PKPP, kan, jadi itu semua memberi kesan yang sangat dalam, sampai urusan-urusan kita sehari-harian, di tempat kerja, di mana lagi, di rumah sendiri, di sekeliling kita, masyarakat, jadi itu semua menyumbang kepada apa yang saya sebut tadi, menyebabkan jiwa kita rasa tertekan, jiwa kita rasa sengsara lah. Okey, jadi pada hari ini, pada malam ini, di kesempatan ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu lagi perkara yang sebenarnya tidak asing pun. Sebenarnya tidak asing kepada kita. Tajuk ni saya percaya tuan-tuan dah dengar di banyak tempat lah. Ustaz-ustazah kita telah bercakap tentang apa saya nak cakap hari ni. Saya nak cakap tentang berdoa. Okey, kepentingan doa. Kan. Alah, biasa Ustaz ni soal doa kan. Okey. Tapi pada malam ini saya nak cuba bawakan bahawa doa ini bukan sekadar kita kita ucapkan secara begitu sajalah. Surah doa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillazi atamana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Kan, ini doa-doa yang apa makan, doa nak makan, okey. Tapi sebenarnya dia lebih daripada itu. Dia lebih daripada itu sebenarnya. Okey. Saya bukalah dengan membaca sepotong ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ghafir ayat 60. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Okey. Jadi berdasarkan ayat ini dan nantilah saya kongsikan beberapa lagi potong ayat yang berkaitan dengan doa ni, supaya kita dapat memahami bahawa doa ini dia bukan sekadar lafaz-lafaz yang kita sebutkan tanpa roh, tanpa ada kepentingan, ada manfaat. Macam tak ada, macam kita, saya sebut tadi, baca doa makan, baca doa tengok cermin dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya dia lebih daripada itu. Sebab apa? Dalam ayat tadi Allah SWT berfirman bahawa dia suruh kita, kat situ ud'uni itu. Perkataan ud'uni itu ialah, kalau kita belajar bahasa Arab, ialah fi'il amar. Fi'il amar ni ialah suruhan, arahan, ataupun suruhan, ataupun arahan. Okey. Jadi dekat situ Allah SWT menyuruh, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya berkatalah kepada Tuhan kamu, ud'uni, berdoalah. Allah SWT berfirman kepada kita, kepada Nabi SAW, dan kita sebagai umatnya, supaya Allah menyuruhnya, ud'uni, kamu berdoalah kepada aku. Allah suruh kita, kamu berdoalah kepada aku. Dan astajib lakum, aku akan berkenankan doa permohonan kamu. Jadi itu saya sebut tadi, pada peringkat ini, kehidupan kita ni sebenarnya sangat mencabarlah. Tak kira lah dulu ke sekarang ke apa, setiap orang itu akan rasa cabaran-cabaran hidup dia tersendiri. Tetapi setiap orang itu akan merasai cabaran itu, ujian ataupun kesukaran dalam kehidupan. Dan semestinya kita ini tidak boleh
hidup bersendirian tanpa meminta pertolongan orang lain. Itu kita kena terima hakikat seperti itulah. Maksudnya apa, kita ni kena perlukan orang lain untuk kita menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Kita tak boleh kata kita semua kita nak buat seorang, aku tak perlukan orang lain. Itu satu kenyataan yang sangat menyanggahi fitrah kehidupan manusia yang saling memerlukan antara satu sama lain. Okey. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita minta tolong orang, kita minta tolong kawan-kawan kita ataupun kita minta tolong adik-beradik kita sendiri pun, orang yang terhampir dengan kita pun, siapa contohnya, ialah ibu bapa, adik-beradik, jiran kan, ataupun rakan-rakan sepejabat, di sana ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Apa maksud saya keterbatasan ini? Iaitu mereka mungkin sudi membantu kita. InsyaAllah mereka sudi membantu kita. Kalau kita pun dalam keadaan-keadaan yang lain, kita membantu orang lain, kita membantu mereka. Saya percaya mereka akan bantu kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, rakan sepejabat kita akan bantu kita. Tetapi dalam keadaan yang tertentu saya kata, kita sebenarnya dah habis ikhtiar untuk meminta bantuan orang lain. Apa tu? Maksudnya apa? Kita dah, mungkin ramai akan bantu kita, mungkin tolong kita. Tapi dalam satu keadaan saya kata, kita tak cukup. Pertolongan yang mereka berikan itu masih belum cukup. Masih belum memadai, masih belum memenuhi ataupun menghilangkan kesulitan kita. Mereka boleh datang mendoakan kita, kesejahteraan kita. Mungkin ada sumbangan-sumbangan sedikit duit dan sebagainya lah. Tetapi tuan-tuan bayangkan, maknanya orang tolong kita pun kita dah tak mampu, mereka tidak mampu untuk menyelesaikan semua kesulitan kita. Nah, di situlah saya sebut tadi keterbatasan tadi. Maknanya walaupun seluruh alam inilah dikatakan begitu, menolong kita, kadang-kadang dalam keadaan-keadaan yang tertentu saya kata pertolongan itu tidak masih lagi tidak menghilangkan kesulitan kita, tidak menghilangkan keresahan kita. Itulah yang saya kata tadi, keterbatasan tadi, keterbatasan manusia. Apatah lagi kalau kita ni tak ada pangkat, tuan-tuan, tak ada darjat, tak ada pengaruh, mungkin tak ada orang nak tolong kita. Jadi di situlah saya sebutkan tentang bagaimana manusia ini dia sampai satu tahap dalam keadaan yang terdesak mungkin, dalam keadaan yang sangat terdesak, dia akan berada dalam keadaan yang mencari-cari pertolongan yang apa kita panggil yang lebih daripada itu. Maksudnya apa, manusia pun dah tak tahu, manusia pun tak boleh tolong itulah. Rakan-rakan pun dah tak boleh tolong. Jadi kat situlah timbul apa yang kita sebut ialah kepentingan berdoa tadi. Kepentingan berdoa itu di situlah. Okey. Jadi saya nak bawakan kepada tuan-tuan sepotong ayat Al-Quran, surah apa ni? Surah An-Naml. Semut. Surah An-Naml ayat 62. Mata dah tak nampak ni, adjust sikit. 62. Ayat 62. Allah berfirman tentang kepentingan doa ini. Kepentingan doa ini. Apa dia sebut? Allah sebut apa dalam ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Wa ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Okey. Jadi dalam ayat ini surah An-Naml. Tuan-tuan boleh buka surah An-Naml ayat 62 tadi. Maksud dia apa? Dia kata sini siapakah yang akan memperkenankan doa orang yang menderita. Di situ ada perkataan al-mudtarra. Al-mudtarra iza da'ahu, ketika mereka berdoa. Jadi siapa yang akan memperkenankan? Jawapan dekat situ dalam ayat seterusnya ialah Allah SWT. Tapi nak cerita tentang Allah tanya kepada kita. Maknanya
Kalau tak ada Allah ni lah, kalau tak ada Allah, tak ada Tuhan yang kita sembah, apa ni, Allah namanya ni, apa ni, tak ada. Jadi siapakah tu soalan dia? Ammay yujibul muttara iza da'ahu. Siapakah yang akan memperkenankan doa al-muttara? Saya nak emphasize, nak stresskan perkataan al-muttara iza da'ahu, iaitu individu, orang yang dalam keadaan kesempitan, terdesakkan itu, al-muttara iza da'ahu, apabila mereka apabila berdoa. Maknanya orang yang terdesak ini, kita boleh dapat hikmah daripada ayat ini ialah orang yang terdesak ini, Allah gambarkan dalam ayat ini bahawa mereka akan berdoa. Nampak tak? Maknanya berdoa itu, saya sebut awal-awal tadi, dia bukan sekadar kita bacaan rasmi, ada majlis, doa, ustaz dengarkan doa kan? Bukan. Jauh lebih daripada itu ialah Allah sebut dalam ayat ini dan beberapa ayat lain nanti yang mungkin kalau sempat saya bacakan, ialah Allah memberi gambaran orang yang terdesak, mereka akan memohon pertolongan daripada Allah SWT melalui doa. Maknanya kita ni tuan-tuan, perempuan dan Allah sekalian, kita ni manusia, kalau dalam keadaan terdesak, tersepit, dah tak tahu, tak ada jalan lain, tak ada jalan keluar, minta tolong orang pun orang dah tak boleh nak bantu, bantu mungkin sedikit-sedikit, masih jauh lagi menghilangkan kesulitan kita. Ramai orang yang bantu, saya percaya tuan-tuan bukan orang yang baik, orang akan tolong. Tapi tuan-tuan kita kena ingat, pertolongan orang itu kadang-kadang masih tidak memadai. Kita dah jumpa dah, kalau sakit kan, jumpa doktor yang bagus, pakar, kita dah makan ubat yang disuruh makan, tetapi sakit tu, penyakit tu tak pergi juga, dia duduk situ. Itu yang saya kata tadi, tersepit. Tuan-tuan dah pergi jumpalah siapa contohnya YB lah, apa semua kan, dia bagilah sedikit bantuan kewangan dan sebagainya. Jumpalah mana-mana orang kan, apa kan, tetapi tak selesai juga masalah. Dekat situlah Allah SWT mengajarkan kita supaya kembali kepada fitrah. Apa fitrahnya? Iaitu kita mengharap kepada yang satu. Dialah yang satu. Ammay yujibud da'wah, ammay yujibul muttara iza da'ahu, tadi tu ayat surah An-Naml 62. Nampak tak? Dekat situ kita dah lihat bahawa Allah telah menekankan bahawa manusia ini apabila dia berada dalam keadaan yang tersepitlah, mudah saya cakap begitu, dalam keadaan terdesakan, dia akan memohon pertolongan. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan berdoa masih belum ada rasa khusyuk itu, selalunya kita masih dalam keadaan yang belum terdesak. Ya betul, saya cakap tadi kita kena doa lah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, Allahumma lakusumna wa bika manna, dan doa-doa lain lah, banyak doa kan. Allahumma ahsin khalaqi kama hasanta khuluqi, kan, baikilah akhlakku sebagaimana engkau memperbaiki penciptaan aku ni, kan, doa ketika menghadap cermin, macam-macam lah. Jadi maknanya kalau tuan-tuan tengok doa Nabi Ayub, dia kata apa? Inni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Inni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ini doa Nabi Allah Daud. Ayub yang sakit tu kan. Ini doa yang ada dalam Al-Quran. Maknanya para nabi pun berdoa. Doa apa lagi? Doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan, yang selalu kita baca Rabbana zalamna. Ini doa, ya Allah Tuhanku, mengeluh kita, keluhan kita, keluhan Nabi Allah Yunus, kerana kesalahan yang dia lakukan, kerana dosa yang dia buat. Jadi dia bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tak ampunkan aku, ya Allah, aku berada dalam keadaan yang rugi. Doa Nabi Adam, taubat Nabi Adam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini semua doa para nabi yang menzahirkan rasa
tadi taubat mereka, keluhan mereka. Begitu juga dengan kita manusia. Hari ini kita berhadapan dengan COVID, kan? Dapat berkeliling kata baca doa kunut nazilah. Panjang kunutnya. Imam pun kadang-kadang tak hafal. Saya pun tak hafal, tuan-tuan. Jadi imam saya baca kat depan tu teks. Saya sediakan siap-siap lah. Okey, panjang. Sebab kita jarang baca, tak hafal. Tapi imam ada yang hafal lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya tak hafal. Okey. Tapi nak cerita di situ bagaimana kita menzahirkan rasa kekerdilan. Rasa kerdilnya kita ini kerana dalam kes contoh COVID ni lah, kita dah buat macam-macam. Dah pakai pelitup muka, dah pakai hand sanitizer, dah pakai basuh tangan, berjarak sosial, jarak fizikal, jarak apa segala lah. Sembahyang orang duk kalut-kalut boleh ke, saf jarak-jarak macam ini bid'ah ke apa ke benda ni apa semua ni kan. Jadi macam-macam kita dah buat. Tapi Allah belum nak bantu kita hilangkan. Adalah hikmah dia, adalah hikmah dia tu. Tapi nak cerita tentang bagaimana manusia ini dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang tidak boleh nak buat apa lagi dah. Tuan-tuan mungkin kalau yang pernah dalam keadaan itu baru faham secara mendalam apa yang saya maksudkan. Tiba-tiba keputusan duit, tak tanya siapa tak tahu. Kadang-kadang kita buat program sumbangan, sumbangan tu bernilai RM50 aja. Subhanallah, dia punya syukur menangis tu, ya Allah. Maknanya besarnya jumlah nilai RM50 yang kita infak, yang kita dermakan kepada mereka itu. Kenapa dia kata saya pun dah tak tahu nak buat apa, nak minta dengan siapa tak tahu. Tiba-tiba ada peluang, ada rezeki yang Allah berikan, kirimkan tuan, tuan-tuan perempuan melalui program dan sebagainya, dapatlah membantu saya sedikit sebanyak. Bersyukur sangat. Kan? Jadi maksudnya kita ni bila dalam keadaan terdesak, di situlah pengharapan. Sebab tu saya kata doa ini adalah harapan. Doa ini penyambung harapan. Dalam keadaan katalah contoh sakit, tak tahu nak buat apa, dah macam-macam doktor kata gini, awak ni patutnya hidup ni, bukan awak ni patutnya sihat, awak patutnya sihat. Kita dah buat segala proses macam-macam supaya kesihatan awak kembali. Tapi kita pun tak tahu. Jumpa sana, jumpa sini, jumpa bomoh kadang-kadang, jumpa dukun apa semualah. Tetapi penyakitnya masih di situ juga. Apa yang tinggal, tuan-tuan? Itulah yang tinggal tadi. Doa adalah harapan. Apa doanya? Macam saya contohkan tadi, doa Nabi Ayub, Anni masanad dur wa anta arhamur rahimin. Minta rahmat daripada Allah SWT. Minta rahmat daripada Allah SWT. Kan? Jadi kita ini berdoa itu kerana ingin menyambung harapan. Di situlah harapan kita. Di situlah harapan yang tinggal. Yang kita toleh kanan, toleh kiri, atas, bawah, depan, belakang, tak tahu nak toleh siapa. Tak ada mungkin orang nak bantu dan sebagainya lah. Tapi nak cerita di sini tentang bagaimana keterdesakan itu menyebabkan kita kembali kepada Allah SWT. Inilah yang dipanggil kembali kepada fitrah, ataupun kembali kepada, maksudnya Allah sedang memanggil kita. Mungkin kita ni tuan-tuan, puan-puan dan mati Allah sekalian, lalai dalam contohnya dalam kehidupan kita. Kita lalai kan. Jadi cara Allah nak memanggil kita supaya kita ni ingat kat dia melalui kesulitan, kesempitan, kesengsaraan, kesedihan. Jadi bila kita dalam keadaan kesedihan, tertekan, saya sebutkan ayat tadi itu kan, al-muttarra, maksudnya tersepit, kesulitan, iza da'ahu, dia berdoa. Maknanya kita kembali kepada fitrah kita ini apabila kita berada dalam kesempitan, kesulitan, kesusahan, kita akan ingat kepada Allah SWT. Itulah agaknya jalan supaya kita ni kembali kepada dia, ingat kepada dia semula. Itulah agaknya jalan yang terpaksa kita bayar. Kerana
selama hari ni mungkin kita ingat juga kita sembahyang, tetapi mungkin tak khusyuk. Kita beribadah, tetapi sekadar cukup-cukup makan ataupun sekadar kita buatlah, dah sembahyang dah puasa dah, kan? Tapi bila Allah uji kita dengan keadaan yang terdesak ni tadi saya sebut, doa kita lain macam tuan-tuan. Doa kita lain macam. Bukan biasa-biasa punya doa. Jadi kalau doa kita ni lain macam, dekat situlah kita akan merasa tentang betapa Allah SWT ini memberikan kita peluang untuk kita ini muhasabah diri. Ya Allah Tuhan, ampunkanlah dosaku. Tadi dah kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu semua adalah munajat kita. Munajatnya kadang-kadang orang cakap munajat. Munajat ni maksudnya kita cakap dengan Allah. Itulah munajat tu, doa. Ya Allah ya Tuhan, itulah namanya doa dan munajat. Bacalah mungkin ada zikir-zikir yang kita tak pandai nak karang sendiri, kita pinjam la ilahi rastu lil firdausi ahla. Ini semua inilah antara zikir-zikir yang kita boleh sebutkan, tapi kita pun sebenarnya boleh sebut secara apa yang kita tahu. Ya Allah Tuhan, ampunkan dosa, hilangkanlah penyakit ini, hilangkanlah kesukaran ini, gantikanlah kesukaran ini yang lebih baik daripada aku, kan? Jadi kalau begitu keadaannya, dan saya sebut awal tadi, itulah fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap manusia sebenarnya, tuan-tuan. Ini bukan terhad kepada orang Islam saja. Saya tak tahu ni ada nama nampak macam bukan Islam, tapi wallahualam mungkin tuan-tuan Islam lah agaknya. Sebenarnya itu adalah fitrah manusia sebenarnya. Dia akan cari Tuhan. Dia akan cari Tuhan. Dia akan pergi ke rumah-rumah ibadat. Kalau manusia dalam keadaan terdesak, fitrahnya ialah dia akan cari kembali kepada Tuhan. Kalau dia dalam keadaan terdesak, dia dalam keadaan bingung, tetapi dia mencari selain daripada Tuhan, dia tak akan jumpa jalan keluar. Dia tak akan jumpa kepada jawapan itu. Cuma tinggal lagi dalam konteks Islam, Tuhan yang kita maksudkan itu Allah SWT lah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi kalau kita lihat lagi, contoh saya sebut tadi ada beberapa ayat yang sebenarnya mempunyai maksud ataupun kaitan dengan manusia dalam keadaan terdesak, dia akan mencari Tuhannya, mencari Allah. Okey, contohnya surah Surah Yunus ayat 12. Mungkin tuan-tuan boleh buka, boleh carilah surah Yunus ayat 12. Disebut itu wa iza masal insanu dur da'ana li jambih au qa'idan au qa'iman. Manusia ni apabila disentuh kesukaran, iza massal insanu dur, da'ana, dia akan kembali, dia akan berdoa kepada kami. Nampak? Disokong dengan ayat yang pertama ni. Yang kedua, wa iza massal insanu durun da'a rabbihi muniban ilaihi, bertaubat dia kepadanya, kepada Tuhan. Surah Az-Zumar ayat 8. Wa iza massal insanu dur, apabila manusia ini disentuh, terkena kesukaran, segala mudarat, dur ini mudarat, dia akan berdoa, da'a rabbahu muniban ilaih, bertaubat. Muniban itu bertaubat kepadanya. Jadi itulah fitrah manusia. Jadi kalau tuan-tuan melanggar, bukan tuan-tuan lah, melanggar fitrah ini, maknanya tuan-tuan sebenarnya menyongsang arus, tidak meraihkan fitrah itu. Dan ayat yang satu lagi, surah Az-Zumar juga ayat 49. Faizal masal insanu durun da'ana summa iza khawalnahu ni'matan minna. Jadi kat situ ada 3 ayat yang sama saya sebut tema dia. Jadi saya cakap saya tak akan cerita benda yang baru, yang pelik-pelik yang baru. Benda ni selalu kita dengar. Tetapi bila kita tidak faham, kita hanya melihat doa itu sebagai sekadar ala doa begitu kan, macam tak ada kesan. Sebab apa? Masa itu kerana keyakinan kita masih kurang, keimanan kita masih kurang terhadap ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Yang saya contohkan tadi, betapa
pentingnya kita berdoa kepada Allah SWT, kepada Tuhan pencipta sekalian. Dia yang maha kaya, ghaniyun 'anil 'alamin, maha pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, pemilik segala hari kebangkitan, pemilik hari kebangkitan, Malik Yaumiddin. Jadi dia yang maha kaya, maha kuasa, maha hebat, maha agung, maha segala-galanya. Jadi kita kena minta dengan dia. Sebenarnya banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan doa ini, juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Contohnya saya nak sebutkan satu lagi ayat, surah Al-Baqarah ayat 186. Disebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai aku, tanya, okey Tuhan, di mana? Maka beritahulah mereka, fa inni qarib, Allah kata, sesungguhnya aku ni hampir kepada mereka. Ujibu da'watid da'i, aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa, ad-da'i iza da'an, apabila mereka berdoa, iza da'an, da'watid da'i iza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi segala perintah. Jadi dalam ayat ini Allah nak sebut tentang betapa hampirnya Allah dengan orang yang sedang berdoa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mencari Tuhan, mencari Allah, di mana dia? Saya titipkan gambar di Mekah Al-Mukarramah. Rindu kita dengan Mekah. Ada orang kata nak cari Tuhan, pergi sana. Tuhan tidak ada di sana, tuan-tuan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak bertempat. Tuhan berada di mana-mana. Bukan di mana-mana tu, mana kita boleh percaya kat mana? Kan? Maknanya apa ni tadi? Dia kata fa inni qarib, aku hampir dengan kamu. Tapi yang paling hampir ialah ketika sujud dan juga ketika kita sedang berdoa. Jadi kita boleh doa di mana-mana. Tak semestinya pergi ke Mekah, tapi kalau nak pergi, ya cari tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang dikabulkan Allah. Okey, tinggal lagi kadang-kadang doa tu lambat. Ini kita tak sabar ni. Jadi Allah ni kadang-kadang dia bagi cepat, kadang dia bagi lambat. Macam manusia lah. Bukan saya kata nak samakan Allah dengan manusia, bukan. Nisbahkan, kita nak buat analogi. Manusia pun sama juga, kadang-kadang dia pergi, kita ni cepat. Kadang-kadang aku tak ada, nanti aku cari dulu. Kemudian baru dia bagi. Jadi Allah melihat kita ni keperluan kita. Dia nak tengok kita ni, betul-betulkah kita taubat, ataupun macam ayat yang tadi tu. Wa iza masal insana durun. Apabila hilang kesukaran itu, summa iza khawalnahu ni'matan minna. Bila hilang dia punya kesukaran tadi, mereka akan marra ka'an lam yad'una ila dur massahu kadzalika zainal lil musrifina ma kan ya'malun. Surah Yunus tadi, yang ayat ke-12 tadi. Bila hilang kesukaran itu, mereka akan lupa. Jadi Allah nak suruh kita ni ingat sampai bila-bila. Yang kita ini, tuan-tuan, puan-puan dan mati Allah sekalian, pernah merayu, merintih, bermunajat di hadapan agaknya Kaabah ke, di tempat sujud kita, supaya dia menghilangkan kesukaran kita, kesusahan kita, kesulitan. Jadi kita kena ingat, selepas kita berjaya hindari kesulitan, kesukaran itu, ingat bahawa Allah telah membantu kita. Allah telah membantu kita, insya-Allah. Tuan-tuan, jadi dah pukul 8:02. Jadi saya fikir cukuplah untuk malam ini. InsyaAllah di kesempatan lain kita akan berbicara tajuk-tajuk yang lain lah. Tapi apapun perkara ini semua telah pun ada dalam Al-Quran, dalam hadis, sunnah Rasulullah SAW, dan juga kalam para ulama kita, insyaAllah. Tinggal lagi kita jujur ke, ikhlas ke, yakin ke tidak untuk mengamalkannya, insyaAllah. Jadi saya fikir itu saja yang mungkin boleh saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu dalam kesempatan. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.